Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Aimi Hazira binti Muhammad Rais. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang penghasilan projek tugasan 2 bagi subjek inovasi digital yang telah saya hasilkan. Baiklah, bagi penghasilan tugasan 2 subjek ini, saya telah mengaplikasikan konsep trilogical, di mana trilogical ini merupakan sebuah pendekatan sosiokonstruktivism. Dan ia memerlukan 3 komponen utama, iaitu guru, murid dan juga teknologi. Jadi, mari kita lihat cara penggunaan projek inovasi digital yang telah saya hasilkan. Baiklah, sekarang kita melihat kepada paparan kindu.com yang saya gunakan sebagai tapak trilogical kelas saya. Seperti yang kita lihat di sini, ini merupakan paparan utama yang akan dilihat oleh murid-murid dan juga ibu bapa serta guru ataupun pentadbir. Apabila membuka sahaja wall kelas saya, mereka akan terus melihat kepada gambar kelas di sini. Boleh merujuk kepada cursor yang saya tunjukkan ini. Gambar kelas ini memberikan mereka rasa kesepunyaan bahawa ini merupakan tapak yang mereka harus bertanggungjawab untuk menjaga dan memberi kerjasama di dalam tapak yang telah saya sediakan ini. Seperti yang kita lihat pada cursor yang saya tunjukkan ini, reka bentuk dan teknologi bersama Cikgu Aimi. Ini merupakan tajuk utama saya gunakan kepada paparan tapak trilogical saya ini. Supaya murid dan juga ibu bapa mudah untuk mengetahui subjek yang digunakan bagi tapak ini. Ini merupakan nama sekolah dan di sini saya sertakan kata-kata selamat datang, iaitu selamat datang ke Kindu Site kelas reka bentuk dan teknologi 5 Arif. Segala tugasan, gambar, pengumuman, perkembangan semasa dan kemaskini kelas akan diberitahu di dalam platform ini. Ceria-ceria selalu. Jadi di sini kita dapat melihat bahawa tapak ini bukan sahaja satu tapak pembelajaran, malah ia satu tapak perkongsian di mana ibu bapa serta murid-murid sendiri dan guru akan menggunakan tapak ini sebagai satu tapak untuk berinteraksi sesama sendiri. Di sini kami semua boleh berkongsi tugasan, berkongsi cerita, berkongsi gambar dan sebagainya. Untuk memudahkan lagi semua orang untuk akses dan menggunakan Kindu ini adalah dengan memberikan link saja. Mereka hanya perlu melayari link yang akan diberikan di dalam WhatsApp kelas dan terus mendapat akses kepada platform yang saya sediakan ini. Pemilihan saya terhadap Kindu ini adalah disebabkan ia sangat mudah untuk digunakan oleh semua pihak. Malah untuk guru juga mudah untuk ditadbir dan diuruskan, dan juga untuk ibu bapa serta murid, mereka boleh menggunakannya seperti Facebook. Sebab konsep utama dia adalah penggunaan yang mesra kepada semua audiens-audiens yang ada, dan Kindu ini merupakan satu platform untuk kelas-kelas abad 21 ini. Jadi ia sangat sesuai digunakan pada situasi COVID yang ada sekarang. Baiklah, ini paparan post yang telah saya sebagai guru hasilkan. Selamat datang ke Kindu Site kelas reka bentuk dan teknologi 5 Arif. Kelas ini akan dikendalikan oleh Cikgu Aimi. Segala perkembangan semasa dan kemaskini kelas akan diberitahu di dalam platform ini. Harapnya semua warga kelas memberi kerjasama terhadap segala tugasan yang diberikan. Have a good day everyone. Jadi di sini mereka akan terus melihat kepada paparan ini. Dan seperti yang kita lihat di sini, mengikut cursor saya, view as, sekarang ni saya sedang viewkan Kindu platform ini sebagai seorang guru. Saya juga boleh view as contributor, di mana kita nak beri kepada administration, pentadbir sekolah, ataupun kita nak melihat daripada perspektif seorang ibu bapa ataupun murid. View as parent. Okey, sekarang ni saya sedang view as parent. Mereka akan melihat perkara yang sama juga, cuma mereka tak ada button untuk editing sebab yang ada akses untuk editing hanya guru saja yang mempunyai hak
untuk edit wall ini. Cuma ibu bapa dan murid-murid boleh post segala bahan tugasan yang mereka lakukan di sini. What's happening? Let's spread some positivity. Di dalam kelas bulletin board ni, ibu bapa, murid-murid dan juga pihak pentadbiran boleh post segala perkara dan makluman yang terbaru di dalam bulletin board ni. Seperti yang kita melihat pada sebelah sini, kita ada events di mana guru telah menetapkan tarikh-tarikh penting yang murid perlu hantar segala tugasan-tugasan yang diperlukan, seperti November 2 iaitu pembentangan hasil amali. Kat sini kelas event, murid boleh mengaksesnya dan membuat pembentangan amali dengan adanya Google Meet, di mana mereka boleh melakukan pembentangan secara berkumpulan dan satu kelas boleh menontonnya. Di sini pula November 2 sehingga Disember 31 ini ialah Google Meet kelas. Guru telah menyediakan siap-siap terus Google Meet yang mereka perlu akses sepanjang kelas tahun ini. Yang ini pula ceritakan amali menanam pokok yang anda lakukan. Murid perlu melakukan penceritaan tentang amali yang mereka sediakan di link tersebut. Ini merupakan lawatan kelas. Okey, macam yang kita lihat di cursor yang saya tunjukkan, ini merupakan button home. Apabila tekan button home, mereka akan melihat paparan ini. Dan ini adalah view as parent. Di sebelah sini pula, ibu bapa dan semua orang yang mengakses Kindu ini akan melihat kepada quick contacts, di mana mereka akan boleh directly contact kepada saya sebagai guru kelas. Di sini ada email saya, nama dan akan diberikan number phone. Quick links, di sini saya sertakan terus buku teks RBT tahun 5 supaya mereka mudah untuk akses buku-buku dan bahan-bahan rujukan yang mereka perlukan. Jadi di sini terus ada buku teks RBT tahun 5 KSSR. Jadi dekat sini mereka boleh flip saja bahan-bahan pengajaran ataupun topik-topik yang mereka perlukan dengan pembacaan di dalam link yang telah saya lampirkan. Baiklah, balik kepada Kindu yang saya lakukan ini. Tapak pengajaran yang saya gunakan adalah wix.com, di mana saya sudah menyediakan segala bahan pengajaran di sini. Okey, wix.com ini satu paparan blog yang sangat menarik dan akan memberikan kefahaman yang terus kepada murid-murid kerana ia menggunakan ayat yang ringkas, penggunaan yang senang, gambar-gambar yang menarik, font tulisan yang besar. Jadi murid-murid MBK ini akan mudah untuk membaca dan terus menarik perhatian mereka untuk mengetahui lebih lanjut tentang isi pelajaran. Seperti yang ada ni, contoh-contoh biji benih, mereka akan lihat terus. Wah, ni rupanya biji benih peria. Okey, ni bunga matahari. Jadi, walaupun mereka tak dapat nak sentuh dan rasa bahan-bahan ini, tapi apabila mereka melihat tekstur yang ada di dalam gambar yang secara jelas ditunjukkan ini, mereka boleh terus tangkap di dalam minda, mengetahui serba sedikit tentang bahan yang guru ingin ajarkan. Berbalik kepada tapak Kindu yang saya sediakan ini, untuk quick files, mereka akan tekan saja di link tersebut dan terus mendapat download terus. Akan dipelajari minggu depan dan seterusnya. Kita melihat kepada binder. Selepas home, kita ada binder. Di binder ini terdapat segala bahan-bahan pengajaran telah guru sediakan. Seperti yang kita lihat kelas binder ini. Di sini kita boleh melihat turutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segala bahan-bahan ini telah guru sediakan bagi isi pelajaran yang akan dilakukan. Seperti yang kita tekan, 1. Bahan pengajaran menggunakan wix.com.
Ini merupakan tapak bagi segala isi pelajaran dan kandungan topik. Murid-murid perlu lakukan pembacaan yang teliti sebelum kelas bermula. Hal ini kerana guru menggunakan kaedah blended learning. Jadi persediaan kendiri perlu dilaksanakan dengan pembacaan bahan yang disediakan. Sila rujuk tapak pengajaran wix.com ini. Di sini guru telah memberi akses kepada murid pengenalan kaedah penanaman secara set. Ini merupakan tajuk 1 dan yang bawah ni kekuatan dan kelemahan kaedah penanaman secara seks. Ini merupakan tajuk 2. Seterusnya, mengetahui jenis-jenis biji benih. Ini merupakan tajuk 3. Dan yang seterusnya, teknik-teknik penanaman mengikut jenisnya. Ini merupakan tajuk yang keempat. Mari kita lihat satu-satu. Pengenalan kita dah tengok tadi. Kekuatan, kelemahan penanaman secara seks. Okey, bila murid tekan saja link tersebut, akan terus kepada wix.com yang telah guru hasilkan. Ni tajuk utama dia, kekuatan dan kelemahan penanaman secara seks. Untuk tajuk yang kedua, isi pelajaran. Jadi di sini dah ada. Bahagian kiri merupakan kekuatan dan bahagian kanan merupakan kelemahan. Untuk kekuatan, guru melakukan pengajaran secara mudah iaitu dengan menggunakan kata kunci. Kata kunci di mana murid akan terus hafal dan mudah untuk difahami. Seperti yang kita lihat kat sini, kekuatan. Kekuatan penanaman secara seks. Kenapa? Apa kuatnya penanaman secara seks ni? Sebab murah. Mudah diperolehi, mudah dibiak, kecergasan dan huraian ada diberikan di bawah kata kunci. Jadi apabila mereka melihat saja kata kunci dan tidak faham, mereka boleh baca terus isi yang guru ingin sampaikan dan terus akan memberikan kefahaman kepada mereka. Ini pula merupakan kelemahan penanaman secara seks, tempoh yang lama, terhad, bermusim, tidak sekata dan sebagainya. Murid boleh baca saja terus di situ. Manakala tajuk yang ketiga, mengetahui jenis-jenis biji benih. Jenis-jenis biji benih. Di sini guru telah sediakan huraian lengkap mengenai topik pembelajaran yang ingin disampaikan. Di sini guru menggunakan gambar sendiri di mana murid akan lebih teruja untuk belajar sebab dia melihat, wah cikgu saya. Jadi bila mereka melihat sendiri guru yang melakukan amali, mereka akan terus bersemangat untuk menghasilkan amali yang ditugaskan. Seperti di sini biji benih halus, cara penanaman dia dan sebagainya. Topik yang keempat pula, teknik-teknik penanaman yang berbeza. Okey, teknik-tekniknya ada video yang guru sediakan. Mari kita belajar bersama Cikgu Aimi. Dan ini merupakan infografik yang sangat menarik. Penggunaan warna ini akan menarik tumpuan MBK untuk membaca dan penggunaan tulisan yang besar serta arahan yang ringkas dan isi pelajaran yang ringkas ini memberikan mereka kefahaman yang lebih mendalam sebab murid MBK akan susah untuk memberi tumpuan di dalam kelas. Jadi penggunaan kata-kata yang ringkas dan mudah difahami ini adalah sangat-sangat penting untuk digunakan. Seperti ini, gemburkan tanah pada batas. Terus faham dan terus siram. Ini merupakan contoh yang guru gunakan. Jadi seterusnya, apabila kita dah melihat kepada bahan pengajaran, kita akan pergi kepada yang kedua, iaitu video guru mengajar amali menanam di YouTube. Apabila murid menekan saja paparan ini, murid boleh terus akses kepada post yang guru hasilkan. Video guru mengajar, cara-cara pelaksanaan amali dan bahan-bahan yang diperlukan. Jadi murid akan terus menekan di sini dan melihat paparan guru sendiri yang mengajar di dalam video. Jadi boleh melihat saja video ini di link yang akan saya tuliskan di description YouTube channel ini. Dan yang ketiga, game roda impian. Ia merupakan sebagai latihan pengukuhan. Ganjaran akan diberikan kepada setiap jawapan yang betul. Murid dikendaki untuk menjawab soalan kuis dengan cara yang sangat menarik. Apabila mereka layari saja pautan dan download kuis ini, mereka akan melihat paparan seperti ini. Jadi, bila adanya paparan yang menarik, warna-warni dan tak pernah dicuba sebelum ni, jadi mereka terus seronok untuk melakukannya. Ini merupakan paparan utama. Welcome to Gardenia Spinner. Tekan start untuk mula. Okey, bila dah tekan start, tekan spin di sini. Cursor, nampak cursor saya ni. Tekan spin dan Gardenia Spinner ni akan terus bergerak. Okey, dia dah
berhenti pada warna kuning. Jadi tekan saja warna kuning ni dan tadi kita dapat warna kuning. Tekan warna kuning. Murid akan terus dapat soalan. Saya adalah bahan yang sangat diperlukan untuk penanaman secara seks. Tanpa saya, maka tiadalah proses penanaman berlaku. Apakah saya? Okey, jadi di sini murid akan cuba untuk menjawab sendiri. Apabila mereka dah jawab sendiri, mereka akan dapat keputusan biji benih. Jadi di sini perlu adanya bimbingan ibu bapa supaya ibu bapa dapat monitor slide ini. Jadi murid akan senang untuk menjawab. Dan ni merupakan soalan yang seterusnya, apakah nisbah, dan banyak lagi soalan-soalan yang diberikan supaya murid akan adanya latihan pengukuhan. Ini pula merupakan paparan utama. Jadi mereka hanya perlu tekan di sini saja untuk pergi ke paparan utama. Jadi kita dah melihat kepada yang ketiga, game roda impian si tukang kebun, dan yang game keempat merupakan satu game yang sangat-sangat menarik di mana ia adalah game word wall sebagai latihan kepada topik tanaman. Ini merupakan sebuah game di atas talian yang telah dihasilkan oleh guru. Setiap murid perlu melakukan latihan dengan bermain permainan ini. Selepas bermain, perlu screenshot dan post keputusan masing-masing di dalam wall kelas. All the best. Jadi, mereka hanya perlu tekan pautan di sini, sila layari pautan di bawah untuk bermain. Tekan saja dan mereka terus dapat akses kepada game word wall yang telah guru hasilkan. Jadi, di sini kita melihat kepada start the game. Dengar, bunyinya juga sangat menarik. Okey. Kita nampak di sini. Biji benih terbagi kepada dua jenis. Betul ke salah? Betul. Tekan betul. Dapat markah di sini. Terdapat biji benih halus dan kasar. Betul. Word wall akan memberikan keputusan kepada murid dan mereka akan dapat markah yang terus. Jadi di sini apabila mereka dah selesai main, mereka akan dapat markah hasil daripada usaha mereka, pembacaan dan fokus di dalam kelas. Jadi dekat situ mereka perlu screenshot dan post hasil markah tersebut ke dalam wall kelas supaya mereka akan rasa sentiasa persaingan secara sihat ni perlu untuk mereka supaya mereka akan sentiasa berlumba-lumba untuk menjadi yang terbaik. Dan seterusnya, yang kelima, ini merupakan komik cara penjagaan tanaman bersama Pak Abu. Ini merupakan komik watak yang guru hasilkan sendiri. Komik ni adalah sangat menarik dan ia digunakan sebagai cara pengajaran guru, isi pengajaran guru untuk tajuk yang seterusnya. Jadi, mereka perlu tekan saja di sini dan download interaktif tersebut. Jadi, apabila mereka dah download, mereka akan lihat paparan seperti berikut. Mari belajar RBT. Muzik sebagai latar belakang supaya mereka akan rasa seronok untuk belajar, rasa macam teruja untuk belajar. Dan di sini adanya sensori pendengaran digunakan, pendekatan pengajaran untuk mereka belajar menerangkan sesuatu dengan cara yang betul, membaca dengan betul dengan adanya gaya dan intonasi seperti yang diinginkan. Okey, jadi di sini perlu adanya monitor guru ataupun ibu bapa. Hai, saya Pak Abu. Hari ini saya akan mengajar anda tentang ni. Ini kebun saya, cantik bukan? Okey, murid boleh baca terus apa isi-isi yang ingin guru sampaikan di dalam jadi apakah penjagaan tanamannya. Okey, ni mereka akan melihat terus. Baiklah, kita akan mulakan dengan menyiram. Okey, first of all, penggunaan bahasa yang ceria ini perlu kepada mereka sebab mereka akan lagi ceria dan seronok untuk belajar. Okey, itu ditunjukkan cara-cara menyiram. Ni membaja pula. Okey, dan seterusnya. Baiklah, yang seterusnya pula murid perlu menjawab kuis disokratif. Kuis ini mereka hanya tekan di sini dan apabila anda sudah lakukan ulang kaji topik dan sudah bersedia, sila menjawab kuis ini dengan melakukan seperti di bawah. Arahan guru sangat jelas di mana 1. Login sebagai student. 2. Masukkan kuis kod Hazira. 3. Masukkan nama anda. 4. Selamat menjawab. 10 soalan akan diberikan.
Baik, di sini tadi seperti arahan guru, student login, room name, tadi room name guru bagi Hazira. Jadi masukkan perkataan Hazira dan terus pergi kepada dan akan terus pergi kepada masukkan nama awak. Contoh nama saya Ali. Saya masuk dan terus jawab soalan. 1. Soalan pertama, sila pilih yang manakah kelemahan bagi penanaman secara seks. Bermusim kot. Okey, submit answer. Dan bila dah submit dan selesai jawab 10 soalan, mereka akan lihat contohnya ni betul untuk jawapan yang betul. Question kat sini, sila pilih yang manakah kelemahan bagi penanaman secara seks. Correct answer. Jawapan yang betul, bermusim. Wah, di sini so kreatif terus directly bagi tahu jawapan murid tersebut betul ataupun salah. Jadi di sini mereka boleh terus ingat apa yang mereka belajar. Hasil yang sudah dituai oleh pelajar perempuan berikut adalah bermula dengan biji benih halus. Betul ke salah? True or false? Biji benih halus. Bila mereka lihat gambar ni, mereka terus tahu, oh ni bayam. Jawapannya salah. Contoh mereka tekan salah. Terus Socrates bagi tahu. Incorrect. Question. Hasil yang dituai adalah bermula daripada biji benih halus. Correct answernya adalah true. Betul sebenarnya. Okey. Ni mereka akan perlu tulis jawapan mereka dan sebagainya. Boleh cuba. Saya akan bagi link di bawah. Dan yang ketujuh, tugasan berkumpulan. Penulisan laporan amali. Okey, tugasan berkumpulan, penulisan laporan amali. Penulisan laporan amali tanaman. Selepas hasilkan amali tanaman, murid perlu bekerja dalam kumpulan dan hasilkan laporan seperti dalam format yang diajar di dalam kelas. Okey, open in new tab. Jadi di sini mereka akan terus dapat link tugasan berkumpulan penulisan laporan amali tanaman. Di sini mereka boleh buat kerja secara berkumpulan, tulis saja apa-apa yang diinginkan seperti yang mereka belajar. Okey, selesai saja tugasan secara berkumpulan. Di sini terbuktilah adanya trilogical di mana murid, guru dan teknologi digunakan pada waktu yang sama. Dan yang terakhir adalah 8, iaitu tugasan berkumpulan pembentangan amali. Okey, jadi di sini dah siap dah terus arahan yang lengkap. Sila bincangkan soalan yang telah guru berikan di dalam kelas bersama ahli kumpulan masing-masing. Murid perlu memberikan perhatian terhadap soalan yang diadakan di dalam kelas. Dengan itu, murid akan dibahagikan mengikut kumpulan yang dipilih. Soalan untuk tugasan akan diberikan pada setiap kali kelas. Sila lakukan kerja secara berkumpulan di platform di bawah. Disebabkan ini pembentangan secara amali, mereka perlu menyediakan sebuah pembentangan dan isi pembentangan perlu dilakukan di dalam slide yang guru berikan link tersebut supaya guru juga boleh memberikan pandangan yang mana salah, yang mana betul dan guru boleh memantau murid-murid semua. Okey, selesai sudah. Segala bahan guru telah sediakan di binder kelas, events. Pula mari kita lihat apakah events ini. Okey, di events pula macam yang kita lihat adanya tarikh dan submission bila. Jadi dekat sini penting supaya mereka satu kelas alert dengan apa yang akan dilakukan. Dan seterusnya fotos. Kita dapat lihat aktiviti berkumpulan RBT yang pernah dilaksanakan di sekolah. Ini pula amali RBT menanam pokok dan ini penggunaan teknologi semasa PDP. Ini merupakan gambar-gambar semasa kelas sepanjang kelas yang kita telah lakukan dan mereka akan rasa seronok untuk melihat memori-memori bersama rakan-rakan dan pembelajaran yang dilakukan. Okey, dan board yang seterusnya ialah Hello. Hello ni sebenarnya merupakan class directory di mana ahli kelas, nama-nama murid di dalam kelas ada ditunjukkan di dalam ni. Ali bin Abu, Razik bin Hassan. Jadi mereka boleh tekan saja nama mereka dan menambah tugasan di dalam folder masing-masing. Jadi sekian itu saja daripada saya. Saya akan berikan segala link-link ini di dalam description pada video kali ini. Baiklah saya sudahi pembentangan saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.